Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang 9 tips bagaimana anda boleh menghadapi temuduga jawatan Laskar Kelas 2 Maritim T1. Saya mendapat beberapa komen daripada para penonton yang meminta saya untuk merungkaikan tips-tips untuk temuduga jawatan Laskar Kelas 2 Maritim T1. Jadi tuan-puan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya buat naikkan, dan saya berharap video-video ini dapat membantu anda dan memberi manfaat kepada anda semua. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Semoga anda mendapat manfaat daripada video-video yang saya kongsikan. Tuan-puan, video kali ini agak berlainan sedikit sebab sekarang saya dan budak-budak ni berada dalam hutan dan mereka sedang memasak ayam kampung. Kerana ini sup ayam kampung. Oh, ayam kampung. Kenapa minta saya Coba rasa dulu? Oh, siapa yang masak ini? Saya. Okey. Saya try dulu, tengok ni budak-budak ni, dia orang pandai memasak juga. Bukan maaf bukan perempuan saja pandai masak, budak-budak pun pandai masak, bukan mak bapak saja pandai masak Mantap. Ini ayam kampung ya? Ya kan. Ayam kampung. Tuan-puan, kalau nak menjadi seorang pemegang jawatan beruniform ini, anda kena menjadi seorang yang luar biasa. Maksudnya anda perlu pandai memasak, anda perlu berdikari, anda perlu berikhtiar hidup dalam hutan, survival lah. Sebab bila anda masuk dalam perkhidmatan tersebutlah, anda akan menghadapi pelbagai dugaan dan juga cabaran dalam perkhidmatan anda. Jadi anda perlu menjadi seorang yang versatile, multitasking, boleh buat apa saja, boleh hidup dalam hutan, boleh hidup di lautan. Saya telah diberi ayam ni, mereka masak ayam. Saya cuba dulu minta maaf tak izin dulu, saya try dulu. Oh, sedap. Pandai dia orang masak Ini budak Muay Thai, Brian. Yang seorang ni budak arm wrestling. Jadi mereka ni semua aktif lah dalam sukan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kerana mencuba lah. Okey, tuan-puan, untuk makluman semua, sekiranya kita menghadapi ataupun menghadiri mana-mana temuduga, tidak semua calon akan lulus temuduga. Itu kita kena ingat. Yang akan gagal temuduga akan lebih ramai bilangannya daripada yang lulus. Contohnya, kalau kita ada 1000 orang hadir temuduga dalam sesekali masa untuk sesuatu jawatan di seluruh Malaysia, dan sekiranya hanya ada 100 jawatan kosong ataupun jawatan ataupun lantikan dan ada 50 simpanan, maka kita akan ada 850 orang yang akan gagal. Dan jika anda gagal temuduga, tidak semestinya anda bukan yang terbaik, tapi oleh kerana yang 150 orang tersebut adalah yang lebih sesuai, lebih layak, dan mungkin mereka lebih minat daripada anda. Ada yang tidak berminat dengan jawatan tersebut tapi hadir juga temuduga. Tidak semua akan minat sepenuhnya. Yang minat sepenuhnya akan lulus temuduga, dan saya pasti mereka akan berusaha untuk buat persediaan yang terbaik. Sekiranya dah berada di peringkat temuduga, jangan sia-siakan peluang. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah berdoa. Tuan-puan perlu memanjatkan kesyukuran dan juga memohon izin dan berkat kepada pencipta kita, dan anda perlu berdoalah
ikut kepercayaan masing-masing, dan juga anda perlu berdoa semasa hari pertama anda memohon, dan juga selepas anda memohon tu anda berdoa supaya anda dipanggil temuduga. Dan sekiranya anda membuat persediaan, tuan-tuan juga kena mohon izin dan berkat daripada pencipta kita supaya anda boleh membuat persediaan yang sangat rapi. Anda juga akan bersedia dalam temuduga, dan sehingga anda habis temuduga, anda perlu berdoa juga. Yang kedua, kaji tentang jawatan dan juga tugasan. Tuan-tuan kena ketahui tentang jawatan Laskar kelas 2 Maritim T1 ini. Anda perlu ketahui tentang apakah anda perlu ketahui tentang gajinya, allowance-nya, peluang kenaikan pangkat, penempatan, dan juga anda perlu ketahui tentang fungsi APMM ini. Bilakah ianya ditubuhkan, di manakah pejabat, di manakah tempat anda bertugas kelak. Anda boleh melawat mana-mana pejabat APMM yang terdekat, dan anda juga boleh buat panggilan. Di musim pandemik ini, tuan-tuan boleh buat panggilan ke mana-mana pejabat yang dekat dengan tempat anda, dan anda boleh buat pertanyaan, tanya satu soalan, dua soalan cukup. Dan maklumat yang anda dapat ini, peroleh ini, bawalah pergi masa temuduga tersebut pula. Anda boleh ceritakan kepada panel yang tuan, saya telah buat panggilan dan saya telah membuat kajian dan saya mengetahui bahawa tugasan-tugasannya adalah begini-begini. Bila anda menunjukkan usaha anda tersebut, maka panel pun akan rasa bahawa anda ini seorang yang berusaha dan sangat berminat dengan jawatan tersebut. Tuan-tuan juga boleh buat kajian tentang piagam pelanggan, sebab piagam pelanggan tersebut akan menjadi garis panduan untuk anda melaksanakan, memberi perkhidmatan yang cemerlang kelak sepanjang karier anda. Yang ketiga, bersedia menjalani latihan asas ataupun kursus asas di akademi. Tuan-puan akan menjalani latihan selama 9 bulan di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah AMSAS, dan juga latihan sambil kerja selama 4 bulan. Jadi tuan-puan kena bersedialah. Rujuk dalam YouTube, saya ada nampak satu YouTube yang menceritakan dan merakamkan latihan-latihan di akademi tersebut. Anda juga boleh cari dalam Google. Dari segi fizikal dan juga mentalnya, kita kena bersedia. Tuan-tuan kena bersedia. Kalau tidak bersedia, bila anda masuk nanti, anda mungkin tidak akan minat dan mungkin anda akan digugurkan. Jadi bersedia dari segi menjalani latihan selama 13 bulan tersebut. Dan selain daripada latihan tersebut, tuan-tuan juga perlu bersedia untuk memegang jawatan ini kelak, sebab di lapangan di mana anda bekerja ditempatkan kelak, di situlah anda akan menghadapi pelbagai rintangan, pelbagai dugaan dan juga cabaran, di mana anda perlu memberi satu perkhidmatan yang cemerlang. Bila anda minat, pastinya anda akan bersedia sepenuhnya. Semasa tuan-puan menjalani latihan ini kelak, anda akan menjalani latihan, iaitu anda akan menambah baik, menguji ketahanan mental anda, fizikal anda. Anda juga akan mempelajari tentang akademik, di akademi, tentang peraturan, undang-undang maritim dan sebagainya. Jadi anda perlu buat satu persediaan lah. Bila anda minat, memang anda akan berusaha untuk buat persediaan. Yang keempat, tanamkan minat yang mendalam. Tuan-puan, bila anda dah bersedia, bila anda telah faham tentang apakah jawatan Laskar kelas 2 Maritim T1 ini, maka anda akan menanam minat anda untuk pegang jawatan tersebut. Tuan-puan, sekiranya anda memilih pencen ataupun umur persaraan wajib iaitu 60 tahun. Sekiranya anda berumur 19 tahun, maka anda akan ada 41 tahun untuk memegang jawatan tersebut dan untuk bekerja sebagai kaki tangan APMM. Jadi anda perlu ada satu minat yang mendalam lah. Bila anda ada minat, anda akan berusaha sesungguhnya. Yang kelima, mantapkan keterampilan diri anda. Tuan-tuan, dalam mana-mana temuduga, pihak panel dia akan melihat kepada keterampilan kita, tingkah laku kita,
cara pemakaian kita, cara kita berbudi, cara kita bercakap, cara kita berkomunikasi, ya. Sekiranya anda tidak menunjukkan ataupun anda tidak memiliki sikap, ya, kepribadian diri anda yang terbaik, kemungkinan anda akan gagal dalam temuduga sebab panel tidak meminati anda. Sebab kriteria anda tersebut tidak memenuhi apa yang diperlukan oleh pihak panel dan juga organisasi tersebut. Sebab kalau kita lihat dari segi keterampilan kita iaitu fizikal, kalau fizikal kita nampak macam lemah, kita tidak bermaya semasa kita masuk temuduga ataupun sepanjang sesi temuduga, panel tidak akan merasa yakin pada kita ataupun pada anda bahawa anda boleh memegang jawatan tersebut kelak. Selama 13 bulan tu ataupun 9 bulan anda berkursus asas, menjalani kursus asas di akademi tersebut, banyak aktiviti-aktiviti lasak yang akan anda lakukan. Jadi anda perlu memiliki satu keterampilan diri iaitu anda perlu fit dari segi fizikal dan juga mental, dan juga cara anda berpakaian tadi itu. Bila anda masuk dalam bilik temuduga, first impression tersebut, panel akan menilai, dari segi disiplin anda, mungkin bila anda masuk dengan muka yang masam, lepas tu anda tidak memberi salam, anda tidak menghormati panel, ini akan memberi imej yang buruk. Tuan-puan kena ingat bahawa tingkah laku ataupun attitude dalam seseorang yang akan berkhidmat dalam sektor awam ini adalah sangat penting. Kita tidak terlalu melihat kepada skill, dan juga pengetahuan, sebab skill dan pengetahuan tersebut tuan-puan boleh memperolehinya, boleh menambah baik, skill dan juga pengetahuan anda semasa anda menjalani kursus ataupun latihan. Jadi yang paling penting di sini adalah attitude. Attitude dulu, kemudian skill, barulah knowledge. Seperti dalam video lepas yang telah saya kongsikan, tuan-tuan boleh rujuk video yang saya telah kongsikan berkaitan dengan attitude, skill, knowledge. Yang paling penting adalah attitude. Yang keenam, cari mentor. Tuan-tuan boleh mencari mentor. Mentor ni boleh anda cari dari kalangan pegawai-pegawai senior, pegawai-pegawai di agensi penguatkuasaan maritim yang senior. Anda boleh menjadikan mereka sebagai mentor, iaitu mereka boleh membimbing anda, mereka boleh berkongsi maklumat pada anda, mereka boleh bantu anda dari segi maklumat dan sebagainya. Dan juga mereka boleh memberi khidmat nasihat kepada anda, secara percuma, dan anda boleh pilih mentor yang sesuai lah. Yang ketujuh, penyediaan dokumen. Tuan-puan, sekiranya anda menghadiri temuduga secara bersemuka, pastikan anda sediakan dokumen yang lengkap, seperti mana yang diminta oleh pihak urustia ataupun pihak berkuasa melantik tersebut. Dan sekiranya anda menghadapi temuduga ataupun menghadiri temuduga secara atas talian, itu online, kemungkinan anda diminta untuk buat naikkan resume anda, maklumat-maklumat ataupun dokumen-dokumen seperti sijil lahir, sijil akademik, melalui sistem online ataupun My Resume sekiranya dengan SPA. Jadi anda perlu buat naikkan terlebih dahulu. Jadi bila anda hadir temuduga juga, bila anda hadiri temuduga secara online, boleh sediakan juga dokumen tersebut, just in case bila perlu, kemungkinan pihak panel akan minta anda tunjukkan ataupun anda buat rujukan semasa temuduga atas talian. Yang ke-8, aktifkan diri. Aktifkan diri ini adalah sangat luas, tuan-puan. Aktifkan diri ini tidak semestinya berkaitan dengan fizikal ataupun mental anda, tapi berkaitan dengan apa yang anda buat. Adakah persediaan anda tadi, seperti mana tips yang sebelum ni tadi saya berkata, iaitu anda perlu bersedia untuk mengharungi kursus yang lasak, aktiviti-aktiviti lasak, dan juga cabaran semasa anda di lapangan, maksudnya bila anda bertugas kelak. Tuan-puan, tugas-tugas anda sebagai
Laskar kelas 2 Maritim T1 ini sangat mencabar. Bila anda berada di lapangan kelak, contohnya sekiranya ada bencana berlaku di laut, ya, anda akan pergi buat aktiviti menyelamat, ya. Contoh kalau katakan ada kapal karam di lautan, di kawasan anda, di maritim, di kawasan maritim, dan anda pergi dengan kumpulan anda pergi buat search and rescue, dan juga anda buat aktiviti rondaan, rondaan untuk mengawal perairan laut kita, dan di situ anda akan memerlukan satu latar belakang yang luar biasa lah. Maksudnya anda perlu bersedia dari segi fizikal anda dan juga mental anda. Jadi anda perlu aktif mungkin dalam aktif seperti dalam aktiviti sukan, aktiviti klub, persatuan, community, Jangan hanya baca buku sahaja. Anda perlu aktif dalam sukan. Yang paling penting di sini, fizikal anda dan mental anda perlu cergas. Yang ke-9, buat latihan simulasi. Tuan-puan, dalam mana-mana aktiviti temuduga, dalam semua tips yang telah saya kongsikan, jangan lupa buat latihan simulasi. Bila anda buat latihan simulasi, anda boleh tingkatkan tahap keyakinan anda, dan anda boleh bersedia untuk menghadiri mana-mana temuduga, dan anda boleh bersedia untuk berdepan dengan mana-mana panel. Sekiranya kita tidak buat latihan simulasi, kita tidak berlatih, maka anda akan merasa gemuruh, dan kebiasaannya bila kita berdepan dengan orang yang kita tidak kenali, sebab semua panel-panel kita tidak kenal. Panel mungkin terdiri daripada pegawai-pegawai di APMM dan mungkin daripada pihak JPA ataupun SPA dan kementerian dan sebagainya. Jadi anda perlu bersedialah. Jika anda tidak buat latihan simulasi, anda mungkin akan tidak bersedia, dan anda mungkin akan merasa gemuruh, anda akan merasa takut, cemas pada hari temuduga tersebut. Dan sekiranya anda telah buat latihan simulasi, contohnya latihan simulasi dari anda masuk bilik temuduga, ini kalau temuduga bersemuka lah, dan kalau temuduga atas talian, anda bersedialah bagaimana anda melihat kepada lensa kamera, anda menggunakan bahasa badan, body language, dan sekiranya anda telah buat latihan simulasi ini, anda akan merasa lebih yakin dan lebih bersedia, sebab banyak lagi perkara-perkara yang anda perlu tahu tentang temuduga ini. Jangan lupa untuk semak video-video yang telah saya kongsikan dalam channel ini. Contohnya cara anda memperkenalkan diri yang telah ditonton lebih daripada 149,000 orang sehingga kini, dan juga video-video lain, cara masuk bilik temuduga kalau temuduga secara fizikal lah. Banyak lagi persediaan, cara memberi dokumen dan sebagainya, cara anda duduk, posture anda, walaupun anda temuduga secara atas talian, berdepan dengan kamera, anda seorang dalam bilik anda di rumah anda, duduk pun kena bersopan dan juga dengan penuh tenaga, jangan duduk terlalu membongkok, jangan sengit, dan jangan tengok dinding, tengok ceiling selalu, so anda mesti fokus dan bersedia. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah kongsikan 9 tips bagaimana anda boleh menghadapi temuduga jawatan Laskar kelas 2 Maritim T1 ini, dan saya berharap tips-tips ini dapat membantu anda untuk membuat persediaan, dan saya juga mendoakan kepada anda semua supaya anda berjaya dalam temuduga. Tapi jangan lupa pesanan saya tadi, tidak semua calon akan berjaya. Tapi sekiranya anda membuat latihan, anda membuat persediaan, anda sangat minat dengan jawatan tersebut, dan anda sangat yakin, anda naikkan keyakinan dan buat persediaan, tambah baik pengetahuan dan sebagainya. Anda ikuti tips-tips tersebut tadi, dan saya boleh pasti yang anda akan dapat jawatan tersebut. Kalau anda gagal untuk kali ini, jangan putus asa, cuba lagi, tambah baik lagi, perbaiki kelemahan,
dan Anda pasti akan berjaya. Semoga Anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu, serta berjaya dalam apa jua yang Anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.